Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Jadi bersama dengan saya lagi, Muhammad Sultan bin Suwanda, selaku moderator utama anda untuk slot kita pada hari ini. Jadi untuk slot kita pada hari ini merupakan sesi bersama Ketua Jabatan bagi Pusat Pengajian Diploma. Jadi boleh saya ceritakan sedikit tujuan ataupun objektif utama untuk slot kita pada hari ini. Objektifnya ialah untuk mendapatkan perkongsian dari setiap ketua jabatan bagi jabatan-jabatan anda. Jadi sedikit peringatan kepada semua mahasiswa, terutama sekali yang sekarang ini berada di dalam Google Meet, sekiranya pastikan anda berada dalam Google Meet yang tepat, dan sekiranya anda sekarang ini sedang menonton dalam FB Live rasmi bagi jabatan anda, pastikan anda berada dalam jabatan yang betul supaya kita dapat elakkan dari segi masalah ataupun tersalah maklumat dari segi informasi dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada barisan moderator saya, iaitu rakan setugas yang telah sekarang ini bersiap sedia untuk meneruskan slot kita pada hari ini. Jadi dengan lafaz bismillah, saya serah. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera dan salam penuh inspirasi kepada semua pelajar baharu Minggu Transformasi Mahasiswa Ambilan Diploma Semester Khas Sesi 2021-2022. Bila belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baharu kerana telah menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti terhebat Malaysia, Universiti Terusan On Malaysia. Baiklah, bersama saya Lionel Jason Burrahman selaku moderator anda pada pagi ini. Bila untuk pengetahuan para pelajar yang kini berada di atas talian, tujuan slot ini diadakan adalah untuk memberikan sedikit informasi serta perkongsian daripada ketua-ketua jabatan dan juga para pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik khususnya, iaitu di Pusat Pengajian Diploma. Baiklah, terlebih dahulu suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk kekal bertenang dan pastikan anda memasuki ruangan Google Meet yang betul mengikut jabatan masing-masing, iaitu di sini adalah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dan sebelum kita memulakan sesi kita pada petang ini, pada pagi ini, maafkan saya, orang kata tak kenal maka tak cinta, jadi moleklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu berkenaan ataupun iaitu panel jemputan kita, iaitu Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, iaitu Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Pusat Pengajian Diploma beserta barisan pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Dr. Muhammad Faizal bin Ismail untuk menyampaikan amanat beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Lionel Jason. Tentu saya nak testing dulu suara. Saudara Lionel, dengar suara saya? Boleh, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik ambilan Ogos 2021. Saya diharapkan para pelajar berada dalam keadaan yang sihat, kekal positif dan sentiasa jaga diri dan juga menjaga SOP di tempat masing-masing. Jadi pada pagi ini, saya selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Pusat Pengajian Diploma akan bersama saudara-saudari para pelajar dalam sesi bersama Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Jadi saya Dr. Muhammad Faizal, so saya akan bersama dengan saudara-saudari semua dalam sesi bersama Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dan kita akan lihat
tentang apa perkara-perkara ataupun informasi yang penting yang perlu diambil tahu oleh para pelajar dalam sebelum kita memasuki alam pelajar di THM ini. Jadi diharapkan semua para pelajar dapat mendengar dengan dan juga tenang dan juga mengambil semua informasi yang akan disampaikan sebentar lagi. Itu saja. Baiklah, sekali lagi diingatkan kepada semua pelajar untuk anda memasuki ruangan Google Meet yang betul, iaitu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Baiklah, okey, suka juga untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk kekal berada di rancangan kita sehingga ke habis rancangan, kerana di penghujung rancangan ataupun slot kita pada pagi ini akan ada sesi permainan Kahoot untuk rakan-rakan pelajar sekalian. Jadi jika anda cukup bertuah, silalah fokus ataupun mengambil sedikit catatan berkenaan apakah yang akan dikongsikan oleh Ketua Jabatan kita sebentar saja nanti. Baiklah, okey, tanpa melengahkan masa, dijemput untuk Dr. Muhammad Faizal bin Ismail untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Doktor, mic doktor. Okey, maaf. Okey. So pagi ini kita sangat bertuah, kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun bukan secara bersemuka, tapi kita bersemuka secara online. Okey. Jadi pada pagi ini saya akan kongsikan beberapa maklumat, informasi pengenalan tentang Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey. Jadi kalau dilihat di skrin masing-masing, okey. Para pelajar boleh lihat Bagaimana? Boleh doktor, boleh. Okey, terima kasih. So kalau pagi ini saya akan menerangkan tentang maklumat berkenaan dengan pengenalan jabatan, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kemudian kita akan lihat juga pengenalan tentang program GAE, dan juga saya nak kongsikan beberapa aktiviti yang jabatan telah lakukan serta sedikit nasihat perkongsian daripada saya tentang pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ini. So soalan pertama, saya akan kenalkan tentang jabatan-jabatan yang ada di Pusat Pengajian Diploma. Mungkin para pelajar telah dengar amanat daripada Yang Berbahagia Dekan, yang mana kita mempunyai 5 jabatan. Yang pertama adalah Jabatan Kejuruteraan Awam ataupun kita panggil sebagai JKA, yang mana mempunyai satu program Diploma Kejuruteraan Awam. Kemudian Jabatan Kejuruteraan Elektrik, iaitu mempunyai satu program Diploma Kejuruteraan Elektrik. Kemudian Jabatan Kejuruteraan Mekanikal mempunyai satu juga, iaitu Kejuruteraan Mekanikal. Kemudian Jabatan Sains dan Matematik yang mempunyai 2 program, Diploma Sains Gunaan dan juga Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. Dan juga akhir sekali adalah Jabatan Teknologi Maklumat, iaitu mempunyai 2 program juga, iaitu Diploma Teknologi Maklumat dan juga program baru Diploma Teknologi Animasi. Jadi para pelajar yang ada di sini dan juga dia berada di dalam sesi Facebook, anda adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. Saya perkenalkan diri saya. Mana yang belum kenal, saya Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kemudian bidang saya adalah dalam bidang elektronik dan juga komunikasi. Memasuki THM pada 2013. Dan bersama saya juga di dalam Google Meet ini ada Puan Nur Hafizah binti Samion, iaitu Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik. Puan Hafizah akan menjadi penyelaras bagi setiap kursus dan juga program kurikulum yang kamu belajar sepanjang 2 tahun 9 bulan di UTHM. Beliau merupakan dalam bidang elektronik dan juga robotik dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pengajaran. Kemudian selain daripada saya dan juga Puan Hafizah, di dalam Google Meet juga kita ada Timbalan Dekan High Level Pelajar iaitu Puan Ziana binti Cik Ros. Beliau juga merupakan pensyarah di JKE
Kemudian kita ada Encik Zaurin bin Ali, mantan Ketua Jabatan, dan juga Encik Muhammad Sabani. Selain daripada itu, kita mempunyai keseluruhan 20 orang pensyarah yang sangat berpengalaman dan yang sangat berdedikasi. Saya perkenalkan seorang demi seorang, iaitu Encik Azmi Siddiq, TS Ahmad Al-Bukhari, kemudian kita ada TS Azli bin Yusuf, kita ada Encik Edi Irwan, kita juga ada Encik TS Muhammad bin Maksum, dan juga Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Noor. Kemudian kita ada juga orang-orang lama, orang-orang kuat, iaitu TS Muhammad Hamid, TS Muhammad Muzaffar, Encik Muhammad Nurul Al-Hafiz. Kemudian Encik Muhammad Sabani, Encik Syukri, Puan Nadia. Kemudian kita ada Puan Nadira, Puan Nur Hafizah, Puan Nur Faizah, TS Tengku Nazlin, Encik Zaurin, Puan Ziana, dan akhir sekali adalah TS Zulkarnain. Jadi kalau para pelajar dapat lihat para pensyarah yang akan mengajar dan juga yang akan menjadi penasihat akademik para pelajar sekalian adalah pensyarah-pensyarah yang sangat berdedikasi, sangat berpengalaman dan juga sangat pakar dalam bidang masing-masing lah. Jadi sebenarnya para pelajar semua sangat bertuah memilih UTHM, yang mana kami mempunyai ini sebahagian untuk jabatan, tapi di jabatan-jabatan lain juga akan menjadi pensyarah kamu juga dalam bidang-bidang ataupun dalam khusus-khusus yang lain. Keseluruhan kami ada 20 orang staf. Jadi insya-Allah sepanjang 2 tahun 9 bulan ini para pelajar akan berkemungkinan akan berjumpa sebahagian besar pensyarah-pensyarah yang ada saya sebutkan di sini. Jadi itu kami sebagai satu tim ataupun satu pasukan JKE untuk memantapkan program kamu. Selamat datang juga kepada saya diucapkan kepada semua pelajar daripada abang-abang senior kamu, abang-abang dan kakak-kakak, yang mana kami pada waktu ini pelajar tahun 1 mempunyai 206 pelajar yang sekarang akan memasuki tahun kedua. Kemudian para pelajar tahun 2 yang baru sahaja habis projek diploma dan kemudian selepas ini akan pergi latihan industri selama 159, dan kemudian kamu semua yang ada di sini adalah selama 218 orang pelajar, menjadikan keluarga JKE adalah seramai 583 orang. Suatu jumlah keluarga yang sangat besar, dan ikutkan JKE ini adalah pelajar JKE adalah yang paling ramai di CADS. Jadi kemudian saya akan terangkan sedikit pengenalan berkenaan dengan program kamu, iaitu program Diploma Kejuruteraan Elektrik ataupun short formnya DAE. Jadi kalau pelajar kena ingat DAE apa dia. Kalau kita lihat sejarah, sebelum kita nak berkenalan dengan orang, kita kena kenal sejarah dahulu. Sebenarnya program DAE, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Awam ni adalah program yang sangat lama. Paling abang long lah. Ditubuhkan ataupun dilakukan penubuhannya adalah pada tahun 2000 di bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Masa itu tidak ada lagi pusat pengajian diploma. Kemudian pada tahun 2001 bermulalah pengambilan pertama di bawah FKEE, sehinggalah pada tahun 2009 dengan tertubuhnya pusat pengajian diploma, iaitu pusat pengajian diploma ni adalah satu fakulti ataupun pusat tanggungjawab yang mengumpulkan semua program-program diploma di UTHM. Yang itu yang saya kamu nampak ada 7 program tadi tu. Kita 7 adik-adik tadi. Dan bermulalah proses pembelajaran sehinggalah pada tahun 2017. Daripada tahun 2000 sehingga 2016 kita diiktiraf oleh MQA, diiktiraf oleh dahulunya kita panggil sebagai LINE, sehinggalah pada tahun 2017 kita diiktiraf ataupun diakreditasi oleh ETAC ataupun Engineering Technician Accreditation Council.
Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan diakreditasi semula oleh pihak UTEC untuk kenapa diakreditasi? Untuk kita memantapkan ataupun memurnikan kita punya program dan menjadikan para pelajar kita graduan daripada DAE ini diterima bukan sahaja di peringkat kebangsaan tapi diterima di peringkat international. Okay, sebab itu kita accredit oleh di bawah ETAC. ETAC ini adalah di bawah Board of Engineering Malaysia, BEM. Okay. Okay. Kenapa program DAE? Okay, ini juga saya rasa dah diterangkan juga semasa dengan program dekan yang lepas. Okay. Kerana di UTHM, program diploma ni adalah satu, kita panggil sebagai satu program feeder ataupun sebagai anak kepada program-program degree di UTHM. Sebagai satu contoh, kamu di DAE, okay, kamu akan masuk ataupun akan bermula belajar pada Ogos 2021 dan kemudian insya-Allah kalau tidak ada apa halangan, tidak ada apa-apa kekangan, kamu akan graduan pada tahun 2024 iaitu pada awal tahun 2024. Okay. Dan selepas sahaja kamu graduan, okay, ataupun kamu habis sahaja final exam dan kemudian kamu akan terus diserap kepada diserap bagi yang memohon ni, siapa yang memohon nak masuk ke degree UTHM akan terus diserap, tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, ada syarat-syarat bergantung pada kekosongan dan juga CGPA dan sebagainya dan juga muat akan terus diserap kepada program degree di UTHM. Okay. Ada banyak program di contoh kalau untuk electrical, kamu ada 2 program di Fakulti Kejuruteraan Elektrik iaitu di Ijazah Sarjana Muda Elektrik dan juga Ijazah Sarjana Muda Elektronik. Kemudian kamu ada juga boleh juga sambung degree di Fakulti Teknologi, okey, FTK ataupun Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Kamu ada boleh sambung juga, ada 3 program di sana. Okey. So ada 3 fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Teknologi Kejuruteraan dan juga FPTV bagi sesiapa yang berminat untuk menjadi pensyarah guru ataupun pengajar di FPTV Fakulti Pendidikan pun ada juga. Okay. Jadi bila kamu sambung di degree UTHM, kamu akan terus sambung dan insya-Allah kalau tak ada apa halangan dan dapat pengecualian kredit yang tinggi, kamu akan graduan pada Mac 2027 dengan degree level. Okey. Bagi mana pelajar diploma yang tak nak sambung di UTHM, nak sambung di UA yang lain, boleh juga, tapi kamu akan ada satu delay yang mana kamu masuk di program degree di universiti awam yang lain akan masuk pada kemasukan semester 1 ataupun pada bulan Oktober, berbanding dengan degree UTHM tadi tu kamu masuk pada awal. Dan kalau kamu lihat yang lain-lain, kalau kamu masuk di Politeknik, Multiplasi dan juga STPM, dia punya jangka masa tu untuk program kita ni akan lebih awal. Okay. Kalau tak saya boleh tanya Saudara Lena Jason, okay? Dan juga senior-senior kamu. Okay. Okay, itu kenapa kelebihan kamu boleh masuk ke program DAE selain daripada pensyarah-pensyarah kamu yang berkaliber tadi tu. Okay. Okay, so kita masuk kepada program struktur kita. Okay. So macam biasalah kalau kamu dekat sekolah, okay, kamu masuk pada bulan Januari dan tamat pada bulan Disember, SPM kan, tapi kamu ni special. Okay, kamu special kenal apa? Hashtag SPM 2020. Okay, yang mana kamu ada banyak kekangan, ada banyak halangan yang mana kamu punya SPM ditangguhkan pada Februari lepas. Okay. Jadi untuk program struktur di diploma di UTHM, okay, kamu akan masuk pada bulan Ogos, okay, dan akan masuk sebagai semester khas atau kita panggil special semester, yang mana kamu akan bermula belajar pada minggu hadapan. Minggu hadapan adalah minggu pertama awak punya pembelajaran, yang mana kamu akan ambil sebanyak 7 kredit sampailah kepada bulan September. So 2 bulan saja kamu belajar untuk semester khas. Masuk saja bulan 10, okay, kamu akan masuk kepada semester 1 dengan mengambil 18 kredit sehinggalah Februari tahun 2022. Kemudian masuk semester 2, 19 kredit sehinggalah habis, dan kemudian pada waktu Ogos, September ataupun Julai,
kamu akan ada end semester. Okay. Ini jangkaan lah sebab kita punya program ataupun kita punya kalender kita dah berubah disebabkan oleh COVID dan sebagainya. Kemudian sama juga untuk semester ataupun tahun kedua, dan tahun ketiga, semester tahun kedua ni kamu akan ambil projek, final year project, dan tahun ketiga sepanjang satu semester kamu akan ambil latihan industri. Tamat sahaja latihan industri, macam saya kata tadi, kamu akan terus di offer ataupun bagi sesiapa yang memohon akan terus di offer kepada fast track degree di UTHM. Jadi total kredit yang ada kamu akan belajar sepanjang 2 tahun 9 bulan iaitu ataupun sampai 2024 ni, jumlah kredit adalah sebanyak 90 kredit. So ingat 90 kredit, tidak boleh kurang. Lebih tak apa. Okey, kalau kurang kamu tidak boleh bergaduan. Okey, contoh misal kata kalau kamu fail satu subjek, so kamu kena ambil lagi. So proses tu akan diterangkan bersama PAK nantilah. Okey. So itu program struktur ataupun struktur kurikulum kita. Baik, kemudian saya akan terangkan setiap semester tu apa yang kamu akan belajar sebenarnya. Okey. Okey. Bagi setiap semester, okey, untuk semester minggu hadapan kamu akan belajar 3 subjek ataupun 3 kursus, kita panggil kursus. Bagi Muslim kamu akan ambil Islamic Studies, bagi non-Muslim kamu akan ambil Moral, kemudian kamu juga semua sekali akan ambil Foreign Language. Foreign Language ni akan dibahagikan secara random sebab kamu punya pendaftaran ni adalah pendaftaran secara automatik pada hari esok kata saya. Kemudian satu lagi khusus adalah khusus Introduction to Nationhood and Development of Malaysia. Okay, nationhood. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, kalau saya nak kamu fahamkan, dekat sini ada L, T dan juga L. L ni adalah lecture, T itu adalah tutorial dan L tu adalah lab. Okay, jadi apa maksud kredit ni? Okay, saya tahu daripada pelajar daripada sekolah alian harian, memang saya tak, mungkin baru pertama kali mendengar kredit. Jadi kredit itu dikira jika khusus berkenaan mempunyai 1 jam kuliah. Jika khusus tu mempunyai 1 jam kuliah, so dia mewakili 1 kredit. Sebagai contoh, Islamic Study ni dia punya lecture dia adalah sebanyak 2 jam. Sebab itu dia punya kredit tu adalah sebanyak 2 kredit. Okay. Kemudian kita ada jika khusus tu mempunyai 2 jam tutorial, dia akan kira sebagai 1 kredit. Begitu juga kalau lab ataupun makmal, perjumpaan makmal selama 3 jam, dia akan kira sebagai 1 kredit. Okay. So boleh faham So saya harapkan pelajar boleh faham macam mana kredit itu dikira. Okay. So ini pada minggu hadapan kamu akan belajar 3 subjek yang akan kamu belajar ataupun kamu punya kredit ada sebanyak 7 kredit. So duration dia adalah selama 8 minggu. Kamu belajar 7 minggu kuliah dan kemudian akan ada 1 minggu exam. So selama 2 bulan sahaja kamu akan tamatkan kamu punya special semester. Kemudian kita lihat pula senarai khusus untuk tahun 1. Ini pada bulan 10 akan datang nanti. Okey. Maaf, bulan 3 nanti. Bulan 10. Okey. Bulan 10 akan datang, kamu akan ambil khusus-khusus co-curriculums. Kemudian kamu akan ada English, akan ada algebra, kamu akan belajar semula physics, tapi khususnya untuk electrical engineering. Kemudian kamu akan ada computer and multimedia technologies, makmal dan juga measurements. Okay. Jadi kalau para pelajar lihat di sini, khusus DAE yang ada tulisnya postcode ni adalah DAE, itu bermaksud itu adalah khusus-khusus yang menjurus kepada pengkhususan elektrikal kamu. Okey, kalau selain daripada DAE, dia adalah khusus-khusus umum. Apa maksud khusus umum yang diterangkan oleh bagi dekan lepas? Khusus umum tu maksudnya dipelajari oleh semua pelajar. Okey, bukan sahaja elektrik saja, tapi semua pelajar akan belajar benda yang sama. Okey, jadi macam saya kata tadi, kalau
contoh electrical measurement and instrumentation ni kamu ada 2 jam kuliah dan 3 jam makmal. Jadi dalam satu minggu kamu akan ada bertemu dengan pensyarah electrical measurement ni tadi sebanyak 5 jam, iaitu 2 jam kuliah dan 3 jam makmal. Dalam satu minggu kamu akan berjumpa 5 jam. Itu kita panggil sebagai SLT, Student Learning Time. Baik. Jadi kreditnya dinyatakan di sebelah sini lah. Okay. So total semua sekali kamu akan ambil sebanyak 18 kredit untuk semester 1 tahun 1. Okay. Begitu juga untuk semester kedua. Okay. Kita ada juga kurikulum yang kedua. Kamu akan ambil 2 kali kurikulum. Kemudian kamu akan ambil English Communications ataupun komunikasi. Kemudian ada Mathematics, OSH dan juga beberapa ataupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursus yang berkaitan dengan electrical. Okay. So pada semester kedua dan tahun 1 ni dia agak kelas sedikit lah. Okay. Jadi pelajar perlu pandai membahagikan masa, kena kekal fokus. Nanti sebab kita punya kredit kat situ adalah sebanyak 19. So dia tinggi juga. Okay. Kalau kat sini kalau kita lihat 20 SLT dia adalah 28 dan 29. So dalam masa 1 minggu tu para pelajar kelas dia akan jadi full lah. Itu tahun 1. Masuk kepada tahun kedua, okay, para pelajar akan sama juga belajar kursus-kursus yang berkaitan dengan kursus umum, kursus electrical. Tapi yang bezanya di sini, pada tahun kedua, para pelajar akan mengambil satu projek ataupun kursus projek kita panggil sebagai Electrical Engineering Project 1, dan di semester kedua adalah Electrical Engineering Project kedua. So, kena ingat ada 2 kali semester ataupun sepanjang setahun kamu akan buat projek bersama-sama dengan supervisor ataupun penyelia masing-masing. Jadi kamu belajar secara face to face sama ada secara offline ataupun online cuma untuk tahun 1, tahun 2 dan juga special semester sahaja. Okey. Iaitu pada kawasan ini sahaja special semester dan sampai sini sahaja kamu akan belajar bersama pensyarah-pensyarah kamu. Okey, 2 tahun 3 bulan lebih kurang macam itulah. Okey, jadi dan jika ditakdirkan kita boleh balik ke kampus, kamu semua akan belajar di kampus untuk 2 tahun ini sajalah. Okay, jadi manfaatkan peluang yang ada jika balik ke kampus untuk join aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan, aktiviti yang dijalankan oleh pejabat hal ehwal pelajar dan juga di kolej. Okay? Sebab masanya tak lama. Sebab apa? Sebab pada tahun ketiga kamu akan pergi ke latihan industri. So latihan industri ni kamu pergi di syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat yang mengambil kamu sebagai pelatih latihan industri. Okay. So kat situ kita punya duration dia adalah sebanyak 20 minggu. Okay. So kalau di sini contoh-contohnya ni pelajar-pelajar kita yang pergi buat latihan industri. Okay. Jadi sebenarnya para pelajar dah boleh planning dah. Okay, dah masuk di Form 1, dah belajar sedikit-sedikit pasal electrical, dah boleh tahu nak LI dekat mana, target-target dekat mana lah. Itu agar lebih mudah nanti. Okay. Jadi saya kongsikan perkongsian daripada sahabat pensyarah di UTHM iaitu Profesor Madya Dr. Afandi. Okay, kan pelajar boleh join lah dia punya Facebook dia ni, page dia ni Kekal Positif AA. Dia ada kongsikan perjalanan sepanjang semester. Ini semester kita panggil sebagai semester lazimlah pada semester bulan 10 nanti. Apa yang kamu akan belajar ataupun apa yang akan kamu tempuh adalah 7 minggu kuliah. Okey, kita panggil sebagai 7 minggu kuliah. Week 1 sampai week 7 itu kamu akan dinilai dari segi kuis. Pensyarah kamu akan bagi kuis, pensyarah kamu akan bagi test dan juga pensyarah kamu akan bagi assignment dan sebagainya. Okay. Kemudian pada minggu ke-8 kamu pelajar akan
ada mid semester breaks, okey, 1 minggu, kemudian akan sambung balik 7 minggu kuliah. So dia sebenarnya adalah total keseluruhan adalah 14 minggu kuliah. So 7 tambah 1 tambah 7. So 1 tu adalah mid semester break dan kemudian kita akan sambung separuh masa kedua, okey, selama 14 minggu. Kemudian selepas habis saja minggu 14, baru kamu akan membuat final exam. Okey, yang diselangi oleh revision week ataupun minggu study week. Okey, so minggu study week ni sebenarnya kamu kena study lah. Nama pun study week kan. So kamu kena study sebelum mengambil peperiksaan. Okey. Kena study, kalau contoh kursus tu mempunyai 8 kursus. Okey. So kamu kena belajar 8 kursus untuk ambil final exam dan sebagainya lah. Okay. Untuk semester khas akan datang pada minggu depan, kamu cuma belajar selama 7 minggu sahaja. Okay. So dipendekkan daripada 14 kepada 7 minggu. Tapi kamu ambil cuma 3 subjek sahajalah. So ada pro and juga cons. So nanti masa PAK nanti akan diterangkan lah macam mana nak kira CGPA, apa yang akan belajar dalam masa study, bagaimana kita nak belajar dalam satu kursus tu kita kena buat assignment apa dan sebagainya. Okay. Okay, baik. Pembelajaran di UTH, di universiti ni dia agak berbeza sikit dengan pembelajaran di sekolah. Okay, kalau di sekolah guru-guru akan memberi khusus ataupun mengajar kamu di kelas, okay, ambil assignment. Okay. Tapi di sini dia lebih kurang sama, cuma penilaian kamu tu agak berbeza. Okay. Kalau SPM, kamu dinilai berdasarkan result SPM, iaitu kamu ambil, kamu belajar, ambil pen, tulis atas kertas dan itulah you punya akan membawa result kamu. Okay. Kalau di universiti, dia berbeza. Okay. Kamu akan dinilai kepada 3 elemen yang berbeza lah. Iaitu elemen pertama adalah kita panggil sebagai elemen knowledge ataupun pengetahuan. Yang kedua adalah elemen skills ataupun kemahiran. Dan yang elemen ketiga adalah elemen attitude ataupun behavior. Okay. So ketiga-tiga attitude and behavior ni adalah you punya soft skill awak. Soft skill awak bercakap, soft skill awak untuk bergerak dalam satu kumpulan dan sebagainya. Jadi dalam satu kursus, contoh ada satu kursus kita panggil sebagai teknologi elektrik. Jadi pensyarah ni akan mengajar kamu dan pensyarah itu akan menilai kamu dari segi knowledge. So knowledge ni kamu akan diberi final exam, test dan juga quiz. Okay. Kemudian masa teknologi elektrik juga akan ada buat makmal. Kamu kena pegang ataupun kamu kena baca perintang contohnya. Okay, perintang 10 kilo ohm, apakah warna dia? So kalau kamu boleh tahu ataupun boleh jawab, so itu kita dah kira kamu skill awak. So kamu skill menggunakan multimeter, skill menggunakan osiloskop dan sebagainya. Ada markah juga. So markah-markah tu akan membawa kepada kamu punya markah akhir nanti. Kemudian kamu juga akan dinilai dari segi attitude. Okay, attitude contoh kamu buat makmal secara berkumpulan. So dalam kumpulan kamu tu 3 orang tapi kamu duduk senyap je. Okay, tu jadi pensyarah nampak kamu macam tak contoh senyap sahaja. Jadi dia tak ada markah kat situ nanti. So apa dia punya signifikan dia adalah jika diberi tugasan ataupun tugasan berkumpulan, kamu kena masuk ke dalam aktiviti berkenaan. Kena buat kumpulan, kalau presentation kena bercakap, okay, dengan gaya dan sebagainya. So semua tu akan ada penilaian dia. Okay. Itu kita panggil sebagai outcome based education. So jika ketiga-tiga ni kamu dapat tackle ataupun dapat menguasainya, insya-Allah kamu akan cemerlang dalam program diploma. Okey. Jadi macam mana dinilai untuk kesemua-semua tu adalah kita ada 3 peringkat lah. Kita panggil sebagai program educational outcomes, yang mana kalau kamu masuk di program diploma pada tahun 1,
kamu akan belajar. So kita akan lihatlah kamu punya kamu belajar dalam satu kursus. Habis saja kursus tu kita panggil sebagai post learning outcome di sini lah, iaitu apa yang kamu akan dapat selepas habis ni satu kursus. Kalau habis saja kamu punya program diploma daripada tahun 2024 nanti, kamu akan dapat apa yang perkara-perkara dalam PLO ni. Dan selepas kamu bekerja, selepas kamu menyambung pelajaran, selepas 5 tahun, kamu sebenarnya akan dapat perkara-perkara dalam PLO ni. Jadi saya nak kongsikan sedikit, mungkin tak perlu hafal, tapi pelajar perlu tahulah apa yang pelajar ni kena dapat selepas habis iaitu PEO dan juga PLO. Okey, so kita ada 3 outcomes. Maksudnya selepas 5 tahun kamu graduan, sebenarnya kamu dah boleh tackle ke 3 outcomes ni ataupun hasil ni. Yang pertama apa? Kamu competent, iaitu kamu mahir dalam bidang electrical. Okey, yang mana kamu akan memberi manfaat kepada industri dan juga mana-mana organisasi yang kamu kerja nanti. Outcome kedua, kamu boleh menggunakan generic skill. Generic skill ni adalah you punya soft skill, you punya kemahiran bercakap, berfikir, kamu pandai menjana idea, kamu pandai kamu lebih matang, lebih matang dalam membuat keputusan. Kalau kamu boleh buat semua tu, maksudnya kamu mencapai outcome yang kedua yang kami lakukan. Okay? Dan outcome ketiga adalah kamu realize ataupun kamu tahu kepentingan untuk lifelong learning. Maksudnya kamu belajar salah satu circuit, contoh kamu belajar pasal electrical. Okey, electrical ni berbahaya jika ada switch terbuka dan sebagainya. Jadi kamu faham benda-benda tu, maksudnya kamu dah menguasai outcome yang ketiga. Dan kalau kamu boleh contribute pula kepada society dan juga kepada masyarakat, itu lagi bagus. Contoh kamu buat projek solar, contohnya solar bagus ni untuk green technology. So kamu boleh kalau kamu maksudnya kamu pada selepas 5 tahun kamu boleh manfaatkan idea berkenaan kepada masyarakat. Okay? So itu kami punya harapan selepas 5 tahun kamu habis graduan, kamu boleh dapat ke semua ni. Okay? Tapi saya percaya semua pelajar ni semua hebat-hebat dalam ni. Nanti semua bijak-bijak pandai, semua boleh menguasai ini nanti. Okey, kemudian kita akan lihat juga kepada program learning outcome. Kita ada 12 learning outcome, iaitu habis saja program diploma pada tahun 2024, kamu dah boleh capai ke 12 outcome yang ditunjukkan. Okey, dari segi knowledge, kamu faham knowledge berkenaan matematik, sains dan teknologi. Kemudian kamu boleh analisis. Okey, bagi saya pensyarah bagi satu circuit, kamu boleh analisis. Kamu tahu kenapa, bagaimana dan bila kita nak buat analisis berkenaan. Kemudian kita boleh design solution. Kamu diberi masalah, kamu boleh tahu apa solution dia. Okey, contoh lampu dalam rumah kamu, switch lampu tertutup, tak ada current contohnya. So apa solution dia? Kamu tahu apa? Okey, ini mungkin switch terbakar dan sebagainya. Okay. Kemudian yang keempat, kamu boleh investigate, menyelidik. Okey, kenapa terbakar, sebab apa, mungkin banyak wayar ke sebagainya. Kamu boleh investigate. Kemudian yang kelima, kamu boleh gunakan hardware and software. Okey, kamu boleh gunakan multimeter, kamu boleh gunakan software, komputer dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kamu boleh demonstrate tentang etika. So apa etika menjadi seorang technician elektrik? Okay. So wayar, kalau kamu dah kerja esok, kamu nak pasang wayar rumah orang, mesti gunakan wayar kabel yang betul. Okay. Jangan gunakan kabel yang murah dan sebagainya. Etika tidak betul lah. Yang ketujuh, tahu kesan daripada bidang elektrik ni kepada environment. Apa kesan environment? Macam saya cakap tadi, solar ni memberi manfaat kepada environment kita. Okay, kemudian kita ada yang ke-8, boleh faham tentang etika menjadi seorang juruteknik, technicians. Ke-9,
team members ataupun teamworks, boleh bekerja dalam kumpulan. Kemudian ke-10 boleh communicate, boleh bercakap. Kalau kamu masuk dekat sini pada sekarang ni kamu jenis pendiam, jenis tak bercakap. So selepas habis saja diploma ni, kamu sepatutnya dah boleh bercakap. Jika ditanya berkenaan dengan electrical ataupun apa sahaja, kamu boleh bercakap. Yang ke-11 tentang entrepreneurs, dan yang ke-12 adalah tentang tentang independent, okey, tentang environment dan sebagainya lah. So kita ada 12. Okay, macam saya cakap tadi, kita diiktiraf oleh ETAC, okey, di bawah Board of Engineering. So mungkin para pelajar biasa dengar dengan IR, Insenior. Okay, Insenior tu bila kamu habis degree kamu beregister dengan DEM, kamu boleh dapat gelaran Insenior. Kamu boleh target gelaran Insenior tu lah, iaitu kamu kena bekerja, ada pengalaman dan sebagainya. Kalau untuk E-Tech ni, Engineering Technology, okay, gelaran ni adalah Technician, TC. Okay, TC, Technicians. So E-Tech ni adalah untuk program-program kejuruteraan diploma dan juga program-program degree untuk program Engineering Technologies. Okay. Dan juga kita program kamu ni juga diiktiraf oleh MQA. Okay. So jangan risaulah tentang pengiktirafan ni. So semua diiktiraf, semua kenal insya-Allah di mana-mana semua pun. Okey, itu sahaja untuk berkaitan dengan ni. So saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan aktiviti-aktiviti jabatan yang ada kita lakukan. Okey, so bila kamu balik di kampus esok, insya-Allah kita akan adakan beberapa kemasyarakatan dan juga tentang inovasi yang mampu memupuk kamu punya semangat. Okey, aktiviti inovasi juga kita lakukan di JKE ni. So kita ada 3 kumpulan yang diketuai oleh semua pensyarah-pensyarah. Okey, kita ada kita panggil sebagai focus group lah. Okey, focus group yang pertama kita ada microprocessor based technology for IoT. Okay, so sekarang ni semua bercakap tentang IR 4.0 dan juga IoT kan. So kita fokus group yang ada di sini adalah semua menjalankan perkara-perkara yang orang kata relevan dengan masa sekarang. Kita ada juga inovasi daripada MIBOT. Okay, fokus group MIBOT ni. So MIBOT ni yang paling aktif lah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, yang diberi oleh Cik Suti. So dia banyak buat program-program yang berlandaskan pembelajaran STEM di sekolah dan di sekolah menengah. Jadi bila kita buat program di sekolah dan sekolah menengah, kita jemput para pelajar yang memberi taklimat, memberi jadi facilitator. Okay, so contoh kita ada buat program pertandingan robot dan sebagainya. Ini kalau kita lihat kat situ, robot-robot ni dicetak menggunakan 3D printer. Okay, semua pelajar program berkenaan dengan 3D printer. Okey, sebenarnya juga kita ada juga buat khidmat masyarakat. Ini sebelum pandemik sebelum pandemik berlaku pada tahun 2019, kita banyak buat program-program khidmat masyarakat. Apa khidmat masyarakat yang kita lakukan? Kita mengajar para pelajar di sekolah menengah dan juga sekolah rendah tentang teknologi IoT. Okey, kat sini kalau kita lihat yang gambar pertama ni adalah pelajar daripada sekolah teknik ataupun polis vocational Batu Pahat. Dia datang ke kampus kita dan belajar tentang IoT. Yang bagi taklimat, yang bagi menjadi facilitator adalah pelajar sendiri. So pelajar tu di samping belajar ilmu baru lah. Okay. Yang gambar sini adalah kita buat pertandingan. Kita buat pertandingan dengan pelajar-pelajar sekolah rendah. Kita panggil sebagai young technologies. Okay. So kita ada buat pertandingan perlombaan robot. So agak mudah. Yang ini kita buat pada awal tahun 2020 sebelum PKP. Yang mana kita jemput seluruh negeri Johor, semua daerah, dan kita buat pertandingan dengan antara setiap sekolah rendah. Okay. So disampaikan oleh kita punya timbalan dengan kansel. Okey, so banyak lagi. Ini sebahagian sahajalah. Ini khidmat masyarakat yang dilakukan oleh pelajar. Khidmat masyarakat yang dilakukan oleh pensyarah, banyak lagi yang ada dilakukan. Okey. Kemudian kita ada
Carnival Inovasi. Nampak tak tadi yang masa slide struktur tu kita ada projek diploma kan. So di akhir projek diploma 2, kalau kita buat secara, jika tidak ada pandemik ataupun pandemik ni dah berakhir, kita akan buat Carnival Inovasi. Apa itu Carnival Inovasi? So kamu buat projek, okay, dan kamu pamerkan. Dan kamu kena present dan sebagainya. So kat situ orang ramai datang dan lihat kamu punya projek kamu. So dia akan memberikan satu pengalaman yang baru kepada para pelajar semua. Selain itu juga kita juga ada menjemput industri untuk memberi taklimat ataupun memberi talk ataupun kita melakukan kerjasama dengan mereka. Nanti baru-baru ni so kita ada daripada memang setahun kita akan buat lah. So kita ada MOU dengan industri-industri lain untuk kita bangunkan produk-produk yang berinovatif. Kemudian kita juga ada banyak buat perkara-perkara yang untuk meningkatkan kualiti program kamu. Program kamu kalau kita nak iktiraf oleh peringkat luar negara, so kita kena improvekan kita punya kualiti program. So pelbagai acara ataupun aktiviti dilakukan lah. Kita panggil pemeriksa luar, Profesor Kamal daripada UTM. So kita ada buat benchmarking keluar dan juga kita akan ada buat juga benchmarking ke dalam. Orang datang benchmarking kita. Benchmarking ni maksudnya orang lihat lah kita punya program tu macam mana kita lakukan. Kemudian so itu sajalah untuk ini. Sebenarnya saya nak share sedikit berkenaan dengan pembelajaran di universiti lah. Ini dah slot terakhir lah pada saya. Kita tahu pelajar-pelajar ni waktu sekarang memang pembelajaran online ni agak banyak masalah. Dari segi liputan internet, kalau kita kekurangan ketiadaan peranti dan sebagainya. Tapi saya percaya pelajar juga pernah menghadapi masalah ini, iaitu pada semasa SPM pada tahun 2021. SPM 2020 maksud saya. Jadi para pelajar juga boleh ataupun mempunyai pengalaman ataupun cabaran yang sama juga. Tadi cabaran yang biasa kita dengar adalah masalah liputan internet. Itu memang masalah common. Kemudian kita ada juga, kita buat makmal, tapi makmal tu kita tak boleh lakukan secara online. Kalau macam wiring tu, kita mesti buat wiring, kena pegang wayar, kena pegang penukul dan sebagainya. Jadi aktiviti makmal tu terjejas. Kemudian yang biasa kita dengar adalah ketiadaan peranti atau komputer yang sesuai. Dan kemudian kita punya suasana yang kurang kondusif. Bilik kecil, kena tablet ataupun komputer kena berkongsi dengan yang lain dan sebagainya. Ada juga cabarannya adalah dari segi sikap dan disiplin pelajar itu sendirilah. Jadi apa yang saya boleh maklumkan pada para pelajar adalah jika pelajar tu mempunyai masalah liputan internet, masalah komputer, masalah yang banyak dihadapi, maklumkan kepada PAK masing-masing ataupun penasihat akademik masing-masing. Apa masalahnya? Macam mana kita nak hadapi? Kemudian kalau tentang aktiviti makmal ni, kalau makmal tu kita boleh tukar kepada penggunaan software, kita akan menggunakan software. Jadi software tu kita akan bekalkan kepada pelajar dan sebagainya lah. Tapi kalau makmal yang memang menggunakan hands on, contohnya wiring dan sebagainya, so kita tak boleh buat secara online lah. Kemudian tingkat kewangan digital, tempat accessor dan juga tukar positif. Akhir sekali pesanan saya nak maklumkan kepada pelajar, sebelum masuk ke kelas, bila kita buat group, secara biasanya akan buat group, akan buat Google Meet dan sebagainya, panggil nama yang sesuai lah format pada pensyarah berkenaan. Kita boleh panggil sir, boleh panggil madam, puan, encik dan sebagainya, ataupun apa yang pensyarah tu bahasakan diri dia lah. Kemudian kalau kita nak message ataupun kita masuk ke dalam Google Meet dan sebagainya, kenalkan diri dulu lah. Kalau nak bertanya soalan ataupun kita nak bertanya secara WhatsApp ataupun gunakan email, kenalkan diri dulu, jangan terus tanya soalan. Kita kenalkan, saya Mak bin Abu daripada seksyen apa. So saya nak tanya soalan berkenaan. Boleh. So kenalkan diri. Biasakan dengan penggunaan email. Tapi kalau tak biasa, sebab para pelajar dah disediakan dengan satu akaun email. So email tu daripada Google,
So kamu boleh gunakan Google Meet, kamu boleh gunakan Microsoft 365, Microsoft Word semua tu yang 365 tu boleh gunakan yang original punya. Ini gunakan awak punya tu. So biasakan gunakan awak punya email awak tu. Jadi selepas tu kena tepati masa lah. Kalau pensyarah tu buka kelas pukul 8 pagi, so kena bangun awal lah. Masuk kelas. Jika ada internet yang stabil, buka kamera dan sebagainya lah. Dan siapkan tugasan yang diberikan. Biasanya pensyarah akan memberikan tugasan, quiz, test dan sebagainya. So kena selesaikan. So dari segi secara online ni, kalau diberi tugasan tu kena disiplin. Iaitu jangan meniru, jangan berbincang dengan pelajar lain di belakang pensyarah dan sebagainya. Dan juga kena kekal fokus dengan matlamat kamu. Kenapa kamu masuk UTHM ni? Kenapa kamu semua belajar? Kalau kamu ingat balik kenapa, so insyaAllah awak boleh fokus kepada awak punya matlamat awak. Jangan terlalu leka bermain game, leka dengan apa-apa sahaja yang boleh menjejaskan fokus kamu. Baik, so itu sahaja daripada saya. Perkongsian sedikit tentang perkara-perkara yang kamu perlu ambil tahu lah daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, pengenalan dan juga tentang diploma kejuruteraan elektrik. Jadi jika ada soalan boleh bertanya lah. Mungkin Diona boleh dapatkan soalan-soalan berkenaan. Baik, jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik, di atas amanat dan juga perkongsian yang diberikan sebentar sahaja tadi. Baiklah, diharapkan kepada para pelajar dapat mengambil segala informasi dan juga memanfaatkan perkongsian untuk kegunaan dan juga panduan pada masa hadapan. Sekali lagi, jangan lupa untuk berkongsi pengalaman anda menyertai Minggu Transformasi Mahasiswa secara atas talian dengan tag akaun Instagram rasmi kami di @mdm.udhm. Baiklah, kita terus ke sesi soal jawab. Sekali lagi suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar, jika anda mempunyai sebarang persoalan untuk diajukan kepada panel jemputan kita, anda silalah kemukakan soalan anda di ruangan komen yang tertera. Baiklah, Doktor, ada beberapa soalan daripada pihak pelajar. Soalan yang pertama adalah daripada saudara Harith Farhan. Dia bertanya, apakah maksud istilah KB dengan KS di dalam status akademik, dan dia jumpa istilah tersebut di sistem SMAP. Mungkin Doktor boleh jelaskan? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Harith. KB dengan KS tu adalah status awak, status akademik. Tapi kalau awak baru sahaja masuk dan mendaftar, dia status dia still, dia tak ada status lah. Dia status tu akan keluar apabila selepas tamat kamu punya satu semester, iaitu KB tu adalah kedudukan baik. KB ni adalah kedudukan baik, ni adalah pointer awak. So pointer ni adalah dia punya CGPA. CGPA tu adalah di atas 2 dan ke atas lah, 2 ke atas, 2 sehingga 4. Dan KS tu adalah daripada 2 ke 2.7 maksud saya lah. So nanti kedudukan ni dia ada berkaitan dengan awak punya pointer bagi setiap kursus. Dan ini akan diterangkan nanti dalam program Malaysia sebentar lagi nanti. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Dan soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Izzuddin, yang dia bertanya berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan tingkatkan kemahiran digital. Mungkin Doktor boleh perjelaskan dengan lebih terperinci. Silakan Doktor. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Faid. Okey. Kalau kita belajar semasa waktu pandemik ni, nanti kebiasaannya pensyarah kita akan gunakan Google Meet, kita akan gunakan jadi pelajar kena mahir macam mana nak gunakan Google Meet.
macam mana kita nak gunakan Teams untuk sistem dan sebagainya ataupun Zoom. Satu lagi, kalau biasanya pensyarah ni akan memberikan taklimat, akan memberikan tugasan-tugasan. Contoh tugasan berkaitan dengan penerbitan video. Ataupun kamu buat makmal secara online, kamu kena buat rakaman video contohnya. Jadi macam mana kamu buat simulation, kamu nak buat presentation menggunakan video dan upload di YouTube. Saya percaya para pelajar semua dah biasa ataupun semua ada akaun Facebook, akaun TikTok, akaun YouTube. Jadi masing-masing saya cadangkan sekarang ni buat akaun YouTube masing-masing. Ataupun maksud saya akaun YouTube yang profesional lah, iaitu untuk kita hantar assignment dan juga hantar tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Selain itu juga, pelajar juga tingkat kemahiran digital ni, iaitu contohnya kamu kena mahir mengedit video, mengedit gambar dan sebagainya. So itu memberikan satu kesan yang positif. Kesan, contoh kalau kamu bagi video pada pensyarah yang untuk kamu buat tugasan, kamu ada buat satu video yang cantik, ada buat montaj macam NTM ni ke, ataupun kamu buat pengenalan, tapi you punya YouTube tu kamu kamu punya video tu video yang mempunyai isi yang tepat dan padat. So kamu pandai edit tu, so dia memberikan satu impact yang positif kepada siapa yang mendengarnya, iaitu pensyarah kamu lah, berbanding kalau kamu buat satu video yang tiba-tiba ada sound effect lah, bunyi motor sebagainya kan. So dia mengganggu kadang-kadang. Tapi nak belajar benda tu, kita ambil kadang-kadang ambil makan masa. Walaupun editing video ni juga kita akan ajar di dalam satu kursus kita panggil sebagai Computer and Multimedia. Bukan edit video lah, dia lebih kepada editing video tu salah satu juga, tapi berkaitan dengan edit komputer dan juga multimedia. Ada juga dalam kursus kita belajar, tapi mungkin kamu boleh tingkatkan lagi di luar. Kamu carilah tutorial-tutorial di YouTube, tutorial di mana-mana sahaja yang ada, kamu boleh belajar. Itu maksud saya lah. Okey, baik Doktor, sungguh jelas dari segi penjelasan Doktor sebentar tadi. Ya betul, mungkin saya boleh berkongsi sedikit kepada para pelajar di luar sana. Zaman sekarang merupakan zaman era digital, dan mungkin para pelajar di luar sana boleh lengkapkan diri anda dengan kemahiran multimedia dan juga manfaatkan sosial media yang ada untuk kegunaan, untuk lengkapkan diri anda untuk kegunaan pada masa hadapan. Baik, kita bergerak ke soalan seterusnya Doktor, daripada saudara Akmal Hakim yang bertanya, apakah ataupun adakah software AutoCAD diperlukan dalam PNP bagi program DAE? Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih. Program AutoCAD ni, kalau biasa kamu dengar, AutoCAD ni adalah untuk design, design satu-satu produk, design satu-satu anything lah yang you nak design. Kita akan gunakan juga AutoCAD ni, tapi kita lebih kepada AutoCAD untuk design circuits. Tapi kita bukan panggil sebagai AutoCAD, kita ada untuk circuit ni ada macam-macam. Kita ada multisim, kita ada Proteus, kemudian AutoCAD ada juga, tapi kita panggil CAD, apa saya tak ingat, tapi itu untuk kita design circuit untuk PCB. So kita akan gunakan dia punya salah satu AutoCAD tu lah. Software ni pun saya nak tekan kat sini juga, software memang akan ada banyak penggunaan software yang mungkin kamu jarang dengar, yang mungkin kamu susah nak dapat. Jadi itulah macam saya cakap tadi, kekangan yang berlaku kalau kita buat secara online ni, jadi software dan sebagainya. Jadi kalau misal kata kita menggunakan atau kita balik ke kampus, insya-Allah kita ada software dan juga hardware yang kita boleh gunakan. Baik, terima kasih Doktor di atas penjelasan tadi. Okey, seterusnya ada pada saudara Muhammad Faiz. Dia bertanya, jika amali tidak dapat dilaksanakan sepanjang tempoh pandemik COVID-19, adakah kredit pelajar akan ditolak? Mungkin Doktor boleh perjelaskan dengan lebih terperinci Doktor. Silakan. Kredit tidak
kredit pada pelajar tu ataupun markah pada pelajar tu tidak akan ditolak lah. Okey, jadi kalau untuk waktu sekarang ni, waktu semester khas ni, kita tidak ada makmal. Semester khas ni lebih kepada kuliah dan juga tutorial, iaitu kamu ada kenegaraan, foreign language dan juga pendidikan Islam ataupun moral. Jadi itu tidak ada makmal. Jadi misal kata pada Oktober nanti, di kemungkinan bila lah kita tak nak, kita harapkan COVID ni reda. Kalau tak reda pun semua pelajar sebelum masuk ke kampus ni telah divaksin. Jadi insya-Allah kita akan adakan makmal juga. Okey, tapi biasanya untuk semester 1 makmalnya dia agak ringan. Orang kata ringan ni maksudnya dia lebih kepada pengenalan device ataupun pengenalan alatan, pengenalan contohnya pengenalan multimeter dan sebagainya. Yang lebih orang kata lebih berat tu lebih kepada pada tahun 2 atau semester kedua nanti. Okay, baik, terima kasih Doktor atas penjelasan yang cukup jelas saya rasa, sebabnya betul apa kata Doktor tadi, sebab disebabkan kekangan dari segi keadaan semasa yang menyukarkan kita untuk melaksanakan amali. Jadi tidak mengapa ini tidak bermakna pelajar-pelajar di luar sana untuk tidak dapat merasai kaedah secara hands-on pada masa akan datang. Saya yakin dan percaya pihak jabatan kita khususnya mempunyai beberapa rancangan untuk membantu para pelajar menjalankan kegiatan kuliah dan juga mendapatkan teori-teori dan juga kemahiran yang diperlukan untuk kegunaan pada masa akan datang. Baik, soalan yang terakhir saya rasa ni Doktor adalah daripada saudara Amirul Imran. Dia bertanya, apakah aplikasi AutoCAD yang bagus digunakan oleh siswa? Jadi saya rasa mungkin soalan ni tadi mungkin berkait dengan apa yang telah dijelaskan oleh Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci kepada pelajar tersebut. Terima kasih Doktor. Silakan. Saya terlihat ni ramai yang berminat dengan AutoCAD ni sebenarnya kan. Jadi bagus, it's okay. Maksudnya para pelajar ni dah tahu software-software yang banyak digunakan. Kita tahu software AutoCAD ni memang software yang popular, dan kalau mana-mana pelajar yang dapat menguasainya, dia memang akan ada satu kelebihan lah. Okay. Kalau nak kata bagus ni, apakah aplikasi AutoCAD yang bagus? Semua aplikasi yang bagus. Okay. Ada dia punya kelebihan dan juga ada kekurangan dia. Tapi kita tahu apakah matlamat kita nak gunakan AutoCAD kegunaannya. Contoh, kalau kita nak gunakan, contoh kita nak design PCB, kita ada satu software CAD ataupun kita satu software, saya lupa namanya. Kalau kita nak design Arduino, contohnya sekarang IoT Arduino, kita boleh gunakan Tinkercad. Okay, Tinkercad itu secara online. And then kalau kita nak gunakan untuk design electronic circuits, komponen-komponen elektronik, kita boleh gunakan Pochers, kita boleh gunakan multisim, kita boleh gunakan macam-macam lagi, ada banyak. Okay, tapi biasa kita gunakan Pochers dan juga multisim lah. Kalau Tinkercad tu adalah software yang baru. Dia lebih kepada drag and drop. Lepas tu kalau kita nak belajar pasal Arduino, kita nak belajar pasal microbit, Raspberry Pi dan sebagainya. So ada lagi banyak software-software. Kalau saya nak listkan kat sini banyak lah. Bila kamu akan gunakan software-software tu? Satu, apabila kamu belajar dalam kursus yang saya tunjukkan tadi. Dan sebenarnya bila kamu masuk kepada projek diploma nanti, baru kamu sendiri akan usaha nak cari software apa yang bersesuaian. Sebab apa? Projek diploma ni kadang-kadang kamu diberi task oleh pensyarah kamu. Okey, jadi kamu nak design satu, contohnya alam sistem. So macam mana kita nak design satu alam sistem? Gunakan kalau gunakan wayar dan sebagainya, so kita guna software yang lain. Kalau kamu diberi task untuk buat software robotik macam yang saya tengah tadi kan, kita gunakan Arduino. So kita gunakan software-software yang berkaitan dengan Arduino. Okey, menjawab soalan tadi, semua software AutoCAD ni bagus digunakan. Okey, tapi kena tahu apakah matlamat kamu nak gunakan tu lah. Okey. Baiklah, terima kasih Dr. Muhammad Faizal di atas penjelasan berkenaan soalan-soalan yang diberikan oleh pelajar sebentar tadi. Baiklah, saya saja bagi sesi soal jawab kita. Jika para pelajar di luar sana mempunyai sebarang lagi soalan, anda boleh kemukakan soalan anda melalui PAK masing-masing ataupun boleh direct kepada Ketua Jabatan.
Baiklah, okey, seterusnya kita bergerak ke sesi yang dinanti-nantikan oleh para pelajar di luar sana, iaitu sesi permainan kahut. Jadi sekali lagi para pelajar untuk bersama kita di penghujung rancangan, kerana jika anda cukup bertuah untuk berada di atas tempat 3 terbaik, anda berpeluang untuk memenangi hadiah yang cukup misteri dan istimewa daripada Ketua Jabatan kita. Baik, tanpa melengahkan masa, kita boleh bergerak tersebut, Doktor. Dipersilakan. Okey, sebentar Sebab tadi dia ter-off kan, dia semua hilang. Apa Doktor, boleh? Okey, sambil-sambil itu para pelajar boleh kalau di muka hadapan ni yang kamu nampak dalam Zoom ada, nanti saya akan kongsikan juga lah Telegram ataupun channel Telegram. Kamu boleh search lah download dulu Telegram dan kemudian kamu kena search ataupun nanti saya akan bagikan dia punya link di DAE Cohort 21. So segala informasi dan juga maklumat akan diwar-warkan dalam Telegram kenaan lah. Baik, sambil menunggu, okey, begitulah game pin bagi permainan kahut tersebut adalah 440985. Jadi pelajar boleh ke laman, sila type kahoot.it dan sila typekan nama game pin anda. Mungkin doktor ada terma dan syarat ke doktor? Mungkin pelajar menyertakan sekali nama beserta nombor telefon. Ya betul. So dah biasa ni Dah biasa dah bermain kahut. So kahut ni juga salah satu permainan ataupun salah satu aktiviti yang kita akan gunakan lah waktu online kelas, okay? Untuk menarik perhatian lah ataupun untuk mengelakkan bosan sebagainya kan. Jadi kita improvekan kita punya skill-skill kita lah. Okay. Kita buka dalam saya share dalam ni. Baik, setakat ni ada 41 orang pelajar yang telah memasuki ruangan kahut kita dan saya difahamkan seramai 200 lebih orang pelajar yang telah berdaftar di bawah Jabatan Kejuruteraan. Kita masih menunggu, tidak mengapa. Mungkin para pelajar yang kini berada di live YouTube, live Facebook, sila masukkan game pin bagi permainan kahut. Kerana kemungkinan anda merupakan 3 terbaik untuk memenangi hadiah yang cukup misteri dan istimewa daripada Ketua Jabatan kita. Yalah, jangan pressure dan jangan tertekan kerana soalannya saya rasa tidak begitu susah. Kerana saya rasa ini merupakan warm up kerana sebelum anda merupakan ataupun melaksanakan sesi kuliah tidak lama lagi. Jadi itulah seperti yang doktor tadi, sesi kahut ataupun permainan kahut merupakan antara platform ataupun medium yang sering digunakan oleh para pensyarah kita untuk memastikan sesi kuliah kita secara menarik ataupun lebih efisien untuk kegunaan ataupun yang mungkin preference para pelajar kita. Sekarang ni ada 71 orang pelajar yang telah memasuki ruangan kahut kita. Mungkin doktor ada beberapa kata-kata takhir ataupun penambahan makluman ataupun kata-kata ataupun terma dan syarat untuk pelajar memenangi permainan kita ni, doktor. Dia tak ada terma dan syarat, semua pelajar boleh masuk, kecuali pensyarah yang ada kat sini lah, tak boleh. Soalan ni senang-senang saja. Sebagai untuk kita orang kata tahu apa yang kefahaman awak belajar pada yang kita lakukan pada pagi ni lah. Jadi semasa waktu saya nak kongsikan sedikit tentang pembelajaran di waktu pandemik ni. Jadi biasanya pada minggu depan kita akan mulakan kelas lah. Kelas yang pada minggu depan ni iaitu pada study semester khas ni dia lebih kepada
kursi-kursi umum, iaitu pensyarah-pensyarah di luar daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik lah. Jadi kemungkinan kamu tak jumpalah pensyarah-pensyarah JKE yang kamu nampak tadi. Okey, jadi dia mungkin daripada fakulti lain. Okey, jadi macam saya kata tadi lah, kita kena hormati pensyarah, tepati masa, tepati apa yang perkara-perkara yang mereka perlu lakukan lah. Okay. Sebabnya kita macam biasalah adat belajar, macam kita semua maklum, adat belajar ni adalah kita perlu menghormati guru-guru kita. Okay. Jadi ada lagi nak masuk? Setakat ini ada 84 orang pelajar yang telah memasuki ruangan kahut kita, Doktor. Mungkin kita difahamkan selepas ni kita akan ada sesi my future Ya, betul, bersama PAK. So masa-masa PAK nanti silakan para pelajar boleh banyak bertanya lah, kena aktif bertanya soalan, aktif bertanya perkara-perkara yang mungkin saya tak sentuh tadi. Nanti contohnya berkenaan dengan KPKS, cara pengiraan kita punya pointer dan sebagainya. Dan juga mungkin boleh tanya juga jadual waktu. Jadual belum keluar lagi, tapi macam mana kita nak belajar ataupun macam mana kita nak orang kata baca jadual berkenaan lah. Okey, setakat ni 86 orang pelajar. Okey, Doktor, mungkin kita boleh teruskan apabila angka peserta mencecah 90 orang, Doktor. Boleh? Okey, boleh. Pelajar, Doktor. So, siapakah 4 orang yang belum memasuki ruangan kita? Okey, lagi 3 orang. Okey, seorang lagi, Doktor. Okey, Doktor. Baik, kita mulakan. Soalan ni dah senang je. Okay, kita mulakan 3 soalan saja. Satu soalan selama 20 saat. Okay. Okey, ingat kata kunci dia rakan-rakan, cepat dan tepat untuk anda berpeluang memenangi peraduan kita. Okey, soalan yang pertama adalah berapakah jumlah kredit yang ditawarkan DAE? Adakah 90 kredit, adakah 91 kredit, adakah 97 dan adakah 9 kredit? Masa berbaki lagi 5 saat, sila membuat keputusan dengan segera kerana kata kuncinya adalah cepat dan tepat. Okey, baik, nampaknya ada 70 orang pelajar yang telah menjawab dengan tepat, Doktor. Okey. Ini dia. Okey, so next Itu next. Okey, siapakah yang mengungguli carta kita? Iaitu saudara Hazudin dengan mata 954 setakat ini. Baik, mungkin kita boleh next, Doktor, dengan soalan seterusnya. Next soalan. Ini soalan betul atau salah? Alright, soalan kedua adalah program DAE diiktiraf oleh Badan Akreditasi ITEC. Adakah betul ataupun adakah salah? Okey, ingat kata kunci untuk memenangi peraduan ini adalah pastikan jawapan anda betul, tepat. Anda Okey, selamat 72 orang pelajar yang telah menjawab dengan betul, Doktor. Okey, saudara ataupun saudari Azhar telah mengungguli carta kita, Doktor. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang terakhir. Soalan terakhir adalah berapakah jumlah program Learning Outcome ataupun PLO bagi program DAE? Adakah 13, adakah 12, adakah 11 dan adakah 14? Pastikan jawapan anda betul dan anda menjawabnya dengan tepat.
dan juga cepat. Lagi satu saat berbaki. So hanya 48 orang pelajar sahaja yang menjawab dengan betul, iaitu 12 PLO bagi program DAE. So, siapakah yang memenangi peraduan kita? Tempat ketiga jatuh kepada saudari Nat. Tempat kedua adalah saudara Amin. Dan tempat yang pertama adalah saudara Zaid. Okey, tahniah dan syabas diucapkan kepada para pelajar ataupun para pemenang sesi Kahoot kita. Baik, terima kasih kepada tahniah kepada saudara Zaid, okey, Amin dan juga saudari atau saudara Nat. Okey, mungkin boleh hubungi saya nantilah. Okey, apakah hadiah-hadiahnya? Nanti saya menggambar ni dah tahulah satu pemenang ni. Okey, so Okey, baik. Dengan berakhirnya sesi Kahoot kita tadi, diharapkan para pemenang atau para pelajar di luar sana kekalkan momentum, kekalkan semangat yang baik tadi untuk sepanjang kajian anda di diploma UTHM. Baik, ingatlah kerana destinasi ataupun perjalanan anda kini bermula sebagai mahasiswa International Malaysia. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Faizal bin Ismail selaku Ketua Jabatan bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Pusat Pengajian Diploma di atas sesi amanat dan juga perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Suka juga untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk berkongsi pengalaman anda menyertai Minggu Transformasi Mahasiswa secara atas talian dengan tag akaun Instagram rasmi kami @mtmuthm dengan menggunakan hashtag #MTMUTHM, hashtag MTM 2021, 2022 dan juga hashtag Siswa Jaga Siswa. Dalam menyelut Pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Memandangkan anda kini berada di laman YouTube ataupun laman Facebook bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik, silalah like dan juga follow bagi mengetahui pelbagai informasi dan juga makluman berkenaan jabatan anda. Baik, sekali lagi untuk para pelajar, silalah mengesahkan kehadiran anda melalui pautan yang akan diberikan ataupun mengimbas QR code yang akan tertera di paparan skrin anda sebentar saja nanti. Baiklah, kekal jaga diri, kekal selamat dan kekal jaga SOP. Sekian daripada saya, Lionel Jason Borahman, moderator anda. Kita berjumpa pada slot petang ini. Dan juga jangan lupa memasuki ruangan ataupun untuk memasuki slot seterusnya bersama My Future dengan PAK masing-masing pada 11.30 pagi. Baik, jika mempunyai soalan, silalah kemukakan soalan anda kepada PAK anda dan juga kepada para pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Baik, sekian saja daripada saya. Kita berjumpa di slot seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.